Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Tuan-tuan minta maaf, agak kelewatan saya masuk hari ni tuan-tuan. Banyak sikit kerja pagi-pagi ni, sibuk sikit, jadi lambat sikit 15 minit, hampir 15 minit. Kita kelewatan. Tak apalah tuan-tuan, insya-Allah, sebab kita pun nanti petang nanti ada lagi kan, malam kan ada lagi. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita akan baca tajuk Al-Muhasabah wal Muraqabah, iaitu membuat perhitungan dan mengawasi. Apa itu? Muhasabah, membuat penghitungan, membuat penilaian. Kita sebut sebagai muhasabah lah, menghisap diri kita sendiri. Dan yang keduanya al-muraqabah, dan mengawasi diri kita sendiri. Terima kasih dah masuk dah Saadiah Arifin, Mardiah Musa, Siti Arija Wardati, semua dah masuk dah sekarang ni. Pagi-pagi je dengar kuliah Ustaz Kazim je. Terima kasih Ustaz Saliyah Yusof, Dia Noi Muhammad Hafiz. Terima kasih kepada Ana Ahmad. Terima kasih kepada Adia Amiruddin. Okey. Saadiah Arifin kata lambat pun tak apa Ustaz. Alhamdulillah, lambat pun tak apa, kata dia. Janji kita bertemu di Maya di Maya Pada ni untuk kita belajar dan menuntut ilmu. Baik, terima kasih. Semua kaum muslimin tentu meyakini bahawa nanti pada hari kiamat itu Allah akan mengadakan perhitungan amal. Ya, menghitung balik amalan-amalan yang kita buat, perbuatan-perbuatan yang kita buat. Sebab itu dipanggil sebagai Yaumul Hisab. Yaumul Hisab, akan dihisab, akan dikira semua, ditimbang. Yaumul Jaza, dibalas. Yaumul Hisab tu maknanya hari akan dikira. Dan hari kiamat juga dipanggil sebagai Yaumul Jaza, iaitu hari untuk menerima pembalasan, sama ada nak masuk ke dalam syurga ataupun nak masuk ke dalam neraka. Maka muhasabah yang sedemikian juga amat perlu. Perlu juga kita buat dalam dunia ni. Muhasabah tu. Bila kita nak muhasabah ni? Sebaik-baiknya selepas habis sembahyang subuh, kita mula bermuhasabah. Di saat jernihnya, di saat bersihnya udara, di saat sepinya, sunyinya waktu subuh ni, waktu itu kita paling baik bermuhasabah. Okey, ada orang yang buat munajat waktu sebelum masuk subuh, pukul 4 pagi dah munajat dah, berzikir, merintih dah, mengenalkan perbuatan-perbuatan dosa yang dia buat, mengenalkan ibadat-ibadat cukup ke tak cukup yang dia buat. Itu namanya muhasabah, tuan-tuan. Tengok aku ni baik ke tak baik ke, aku ni macam mana dengan mak aku ni macam mana dengan bapa aku macam mana dengan isteri aku, dengan suami aku. Itu nama dia berfikir, bertafakur. Okey. Mardiah Abdul Rahman tanya, Tuan Duk, apa khabar? Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey. Sebab itu kita kena muhasabah. Tapi masalah kita sekarang ni, kesibukan kita tu menjadikan kita tidak ada masa untuk bermuhasabah. Sibuk melampau. Sibuk sangat ni sampai tak ada masa untuk kita bermuhasabah diri kita. Ita Syah kata kelas PDPA pukul 11. Maka bolehlah dia dengar kuliah saya. Kalau tidak, dia pun tak sudi dengar ceramah saya agamanya. Ita Syah. Jadi kenapa yang pada waktu subuh tadi dia kata
supaya dia mengingat balik apa yang dia buat malam semalam, apa yang dia buat kemarin. Nampak tu? Dia cek balik, malam tadi aku buat apa, semalam aku buat apa. Cek balik. Begitulah daripada hari Jumaat ke hari Jumaat, satu minggu ke satu minggu, satu bulan ke satu bulan, maka setahun ke satu tahun. Kita kena muhasabah balik, tuan-tuan. Apa yang selama ni kita buat, ibadat kita ni cantik ke tak cantik, khusyuk ke tak khusyuk, kita kena fikirkan balik. Sebab ada orang, tuan-tuan, dia tak pernah fikir semayang dia ni Allah terima ke, aku buat semayang ni betul ke. Dia tak pernah fikir. Fatimah Wati Muhammad, kenapa elok muhasabah pada waktu subuh? Dalam kitab ni sebut pasal masih jernih udaranya. Okey, waktu tu masih tenang, hati masih bersih. Waktu pagi ni belum kita buat apa-apa lagi. Pada waktu itulah kena sibukkan masa, macam Siti Arija sebut, kena pause. Kena pause sekejap untuk bermuhasabah diri. Jadi kalau tuan-tuan tak nak buat pada waktu selepas subuh, mungkin tuan-tuan buat pada waktu sebelum subuh, pukul 4, 4:30. Baik, itu yang saya katakan tadi, tafakkur, berfikir, mengkaji, meneliti, bermuhasabah. Baik. Sebab tu saya suka dengan lagu Tafakkur tu. Di keheningan malam, tafakkur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudratmu, ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradatmu. Bimbinglah daku dalam redamu, kasihi daku dalam rahmatmu. Hanya padamu aku mengadu, ya Allah, ya Tuhanku. Masa itu kita mengadu dengan Tuhan. Kita kaji balik kelemahan kita, kita kaji balik apa yang kita dah buat. Maka apa yang kita nak lepas itu, taubat, taubat, taubat. Apa yang kita nak doa lepas tu, ya Allah, istiqamahkan aku ya Allah, istiqamahkan aku ya Allah. Tu minta. Sebab tu lepas subuh ni jangan tidur balik, zikir. Kita sekarang PKP kan ada kerja apa dah. Itasya kan ada kerja apa, PDPR ya pukul 11 baru PDPR. Duduk atas sejadah zikir dulu. Zikir dulu. Subhanallah wa bihamdih, zikir 1000 kali. Saat lagi zikir pula la ilaha illallah 1000 kali kan. Daripada pukul 6, 10 kita berzikir, habisnya pukul 7.30. Ni yang kita kena muhasabah. Baru kita jadi baik hari tu. Bila kita dah bermuhasabah, bermunajat pada waktu lepas subuh tadi, insya-Allah hari tu kita jadi baik. Kenapa? Takkan aku nak rosakkan zikir aku, takkan aku nak rosakkan apa yang aku dah munajat tadi, takkan aku nak rosakkan apa yang telah aku muhasabah tadi. Kan aku nak jadi orang baik, kan aku nak jadi orang baik. Baik.
Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hashr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Allah Ta'ala berfirman, hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu semata-mata kerana Allah, kepada Allah, dan seseorang itu hendaklah memikirkan apa yang telah dikerjakannya untuk bekal pada esok harinya, yakni pada hari kiamat. Bekalan kita ni tuan-tuan yang kita nak bawa pada hari kiamat. Kita sekarang sibuk bercakap tentang prepping. Kita nak jadi preppers. Nanti Dajjal datang, apa semua datang lagi, nak makan apalah. Itu hak sekarang ni. Nak jadi huru-hara ke apa, macam-macam orang bincang sekarang. Tapi yang disuruh kita buat sungguh-sungguh apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbuat bekal untuk akhirat. Dan sebaik-baik bekal itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang, penonton yang saya hormati, kita dah tahu dah apa yang kita kena tempuh selepas ini. Kita tahu dah apa yang kita kena tempuh selepas ini. Apa? Mati. Apa? Dalam kubur. Dalam kubur. Kita akan jumpa tu. Saat kematian tu. Mesti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mesti. Azizi Arifin, Assalamualaikum duk. Zikra lagu paling best. Dua-dua ikan anak. Azizi Arifin ni dia kena penyakit kanser dan bertarung dengan begitu gagah, ya, dengan begitu gagah sekali lawan kanser. Mudah-mudahan saudara Azizi ni sembuh, diberikan kesihatan, sembuh seperti sedia kala. Tahun 90-an dahulu, Azizi Arifin ni ialah pembantu saya, pengasuh anak-anak saya. Anak-anak saya diasuh, dijaga oleh pembantu. Dan pembantu tu pula lelaki, bukan perempuan. Dialah yang mengasuh anak-anak saya, Azizi Arifin. Kemudian dia dapat kerja tetap di Parit Bunta, kahwin, alhamdulillah. Tapi Allah uji dia pula, dia dapat pula sakit kanser tu, Azizi Arifin tu. Kita doakan saudara Azizi sembuh daripada kanser dia, ya, yang duk berulang alik ke Putrajaya lah, Institut Kanser Negara lah, macam-macam ni, insya-Allah. Itasya kata, betul Ustaz, masa PDPR saya boleh duduk atas sejadah lebih lama. Kalau sekolah lepas solat subuh terkejar siap nak pergi sekolah, nak duha pun kena tunggu masa free. Ni jadi orang yang ambil daripada saat-saat PKP ni, dia gunakan pula masa tu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah tuan-tuan. Baik, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Kau kena tengok, buat persiapan, kena tengok apa yang kau akan jumpa selepas ini. Selepas ni kita jumpa apa? Mungkin kita tak sempat jumpa tua. Macam saya sempat jugalah jumpa tua sekarang ni, sedang merasai tua. Ada orang tanya, Ustaz, muka berselerak sekarang ni. Melantak lah. Selagi mana tak habis PKP ni, saya malas buang misai, saya malas buang mulu muka saya ni. Malas. Kita belum tentu jumpa lagi. Nak kahwin belum tentu. Nak jumpa, nak dapat anak belum tentu.
Nak dapat cucu belum tentu. Tetapi yang dah tentu kita akan jumpa ialah mati. Yang lain-lain tu insya-Allah. Sempat ke aku kahwin, insya-Allah. Sempat ke aku ni ada anak, insya-Allah. Aku ni mati ke? Mesti. Nampak. Selepas mati tu apa? Lirad. Lepas ni nak jumpa apa ni? Masuk dalam kubur. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Duduk seorang-seorang. Apa persiapan kita bila nak duduk seorang dalam kubur? Tiada lagi teman ketawa, tinggallah harta emas dan perak. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda tidak bergerak. Allah, sedih tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok ni. Dia kata apa tu? Tiada lagi teman ketawa, tinggallah harta emas dan perak. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda tidak bergerak. Lepas duduk dalam kubur, lepas itu akan dibangkitkan. Apa persiapan kita li ghadin? Maka persiapan itu ialah kita kena buat sekarang. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, nak buat persiapan tadi dia kena hasibu. Pergi buat perhisapan. Tengok dulu. Aku ni semayang pun tak apa cukup. Aku ni sekejap semayang, sekejap tak semayang. Allah. Muhasabah. Aku ni macam mana nak masuk syurga dengan mak bapak aku dahaka. Aku ni macam mana nak masuk syurga, aku putus silaturahim dengan keluarga aku. Aku ni macam mana nak masuk syurga. Aku dengan anak-anakku pun aku tak pernah ajar dia orang semayang. Aku tak pernah pun ajar dia orang baca Quran. Aku ni macam mana nak masuk syurga. Aku tak pernah hormat suami aku. Aku ni macam mana nak masuk syurga. Aku tak pernah didik isteri aku. Jadi inilah tuan-tuan yang saya hormati. Nama dia apa? Namanya ialah bermuhasabah. Mengkaji, meneliti, menilai. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu. Apa kata Sayyidina Umar? Perhitungkanlah diri sendiri sebelum engkau semua dihitung amalanmu oleh Allah. Dan timbanglah diri kamu, berapa banyak baik, berapa banyak kejahatan yang kamu lakukan sebelum engkau ditimbang di hari kiamat. Allahu Akbar. Ini kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kamisah Jamaluddin banyak menangis tu. Okey, Nurino, terima kasih. Jamilah Jamil, insya-Allah sama-sama kita muhasabah diri kita balik. Alhamdulillah tuan-tuan. Okey, syukur pada Allah kalau kita ni dapat insaf. Ajalina Angelina, Diuk, saya tak sengaja mendirikan suara. Mak saya ustaz dah masuk 2 hari ni, saya tak tegur mak saya. Rok botan 2. Muhasabah rok botan 2. Pergi jumpa mak balik, minta ampun pada mak, minta maaf pada mak. Buatnya mak mati ke, kita mati ke, macam mana nak minta maaf? Saya pernah mimpi mati, kata Maimun Su'aib, dimandi, diusung dan nak dikebumikan. Okey, hilang pula dah.
Baik Azizah Abu Bakar dengar ustaz nasyid tu teringat rindunya ke arwah mak. Dulu-dulu mak selalu nyanyi lagu nasyid ni. Umino setting background cantik dah. Alhamdulillah. Mabruk Duke. Alhamdulillah. Nizam SRK kita ni hari-hari ada je dosa yang kita buat. Allahu Akbar. Cara Dina choking ustaz dengar ni semua. Itulah tambah tengah makan pula lagi choking. Cik Puan Zainab, terima kasih ustaz perkongsian ilmu ni. Meremang kuliah ustaz pagi ni. Tak, benda ni kita akan jumpa tuan-tuan. Saya pun akan jumpa. Takut tuan-tuan, anytime boleh mati. Anytime. Tapi hari ni kita ditakutkan dengan apa? Kita buat persiapan, kita nak keluar rumah tu, masuk baliklah rumah sekarang. Pasal apa? Tertinggal topeng muka. Fatimah Wati Muhammad, ustaz, apa nama nasyid tu? Tafakkur, kumpulan zikra. Maha suci-Mu ya Allah yang menciptakan alam semesta. Alhamdulillah. Maha suci-Mu ya Allah yang menjadikan kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada Tuhan kita doakan, diselamatkan, dijauhkan dari neraka. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat di syurga. Kalamullah jadi ikutan, insya-Allah dunia akhirat kita selamat, kita selamat. Itu lagu daripada kumpulan Zikra tu tuan-tuan. Faradina, ustaz, apa maksud kalau mimpi arwah abah? Mimpi pukul berapa, jam apa, pakai baju apa, ayah tu kena bagi tahu detail lah. Boleh kita bagi makna. Kalau tak bagi tahu detail, saya tak erti nak bagi makna tuan-tuan. Baik. Kita tengok balik. Muhasabah sebagaimana yang diuraikan di atas termasuk di dalam ketaatan zahiriah, kerana dapat menambahkan amalan yang baik dan melenyapkan amalan yang buruk. Itu namanya apa? Itu namanya muhasabah. Dengan kita muhasabah ni tuan-tuan, kita akan buang benda-benda jahat, perbuatan-perbuatan jahat, amalan-amalan jahat yang kita duk buat ni kita buang. Dan kita mula mencari perkara yang baik. Kita mengekalkan perkara yang baik. Dan kita berazam kita nak jadi orang baik. Ini nama dia muhasabah. Setengah orang dia, bila dia tak ada muhasabah, dia rasa apa yang dia buat sekarang ni dah baik lah. Apa yang dia buat sekarang ni dia rasa dia baik. Padahal orang tengok tak baik, Allah tengok tak baik, sebab dia tak pernah bermuhasabah. Jadi muhasabah tuan-tuan, kita ni dari mana? Kita dari mana? Asal kita ni daripada mana? Okey? Selepas ni kita nak ke mana? Min aina ila aina. Dari mana dan nak ke mana? Dari tanah kita datang, ke dalam tanah kita dikembalikan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari tanah kita datang, ke dalam tanah kita akan dimasukkan, daripada tanah kita akan dikeluarkan. Allah, tuan-tuan, subhanallah. Jadi kalau kita asal daripada tanah, apa nak sombong? Kita berasal daripada tanah, kenapa perlu kita sombong, belagak? Tak perlu apa, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jaga diri kita baik-baik, amalan kita baik-baik. Mudah-mudahan ya Allah terima amalan kita. Baik, tadi kita dah habis tentang muhasabah. Sekarang kita nak tengok pula muraqabah. Okey,
Muraqabah pula. Apa dia muraqabah? Muraqabah ialah mengawasi terhadap Allah Ta'ala dan menghadapkan segenap perhatian kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Suci. Dengan bersungguh-sungguh bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha mengetahui, Maha melihat apa sahaja yang dilakukan oleh sekalian makhluk, juga apa yang terjadi di alam semesta ini baik zahir maupun batin, diinginkan dan dimaksudkan sebelum nampak sesuatu, nampak sebagai suatu kebaikan. Itu nama dia muraqabah. Muraqabah ni duk ingat Allah perhati kamu. Nak buat apa benda pun, ingat Allah duk perhati. Kalau kita waktu kita semayang tu, waktu kita semayang tu ada orang tanya, Nurul Ashikin Abdul Halim, duk dah habis vaksin belum? Dia gelak, saya baca dia gelak. Dia gelak tuan-tuan, bukan saya gelak, dia gelak. Saya bacakan balik apa yang dia komen tu. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, waktu kita nak semayang tu, kita bayang Allah duk tengok kita. Itu nama muraqabah. Bila kita duk bayang, kita duk ingat Allah sedang memerhatikan kita, maka sembahyang kita tadi, kita akan jadi khusyuk. Masalah kita bila kita sembahyang, kita tak perasan yang Allah tengok. Kita tak letakkan dalam hati kita Allah duk tengok ni. Allah duk tengok hang ni. Macam mana sembahyang hang ni? Allah duk tengok ni. Allah duk tengok aku ni. Allah duk tengok aku. Jadi bila kita bayang Allah duk tengok aku, sembahyang kita akan jadi baik. Kita baca Quran, Allah duk tengok puasa aku ni, puasa jadi baik. Bila kita baca Quran, kita ingat Allah sedang duk dengar, maka kita baca elok-elok. Kita baca ni apa? Kita baca ni ayat Quran, ayat suci Al-Quran. Ini bukan buku cerita Upin dan Ipin, sang kancil tipu sang buaya ke apa. Dah, ni ayat Al-Quran. Maka kita akan baca dengan penuh berhati-hati. Waratilil Qur'ana tartila, baca dengan tartil. Ini nama dia apa? Nama dia muraqabah. Aku nak merompak, oh ya Allah tengok ni, bahaya ni. Ini nak merompak pun siap pakai kepiah. Hari ni orang nak merompak pakai kepiah putih, kepiah merah. Bukan setakat CCTV rakam tuan-tuan, Allah merakam apa yang kita buat. Kita hari ni duk tengok CCTV, ada orang rakam tak? CCTV ada orang tengok tak? Tapi kita tak pernah perasan yang Allah ni sebaik-baik yang perakam, sebaik-baik yang duk ambil apa yang kita buat. Jangan main-main. Ini nama dia muraqabah. Jadi bila kita ingat Allah Ta'ala ni Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar, maka kita akan jadi orang yang sentiasa baik, tak berbohong, tak menipu. Jimmy Yusri Yusof, elok dah angle wide screen ustaz. Tu saya kata semalam tu pertama kali Jimmy Yusri, semalam tu muka jadi lonjong, badan jadi lonjong, kami tak reti nak adjust. Nak adjust apa, orang hantar kamera ni pun PKP, dia bukan boleh main terang pada kita. Kena pandai sendirilah nak adjust lagu mana. Ya, maklumlah zaman PKP ni tak, bisnes apa pun tak jalan, servis apa pun tak ada. Semua banyak yang tutup je, bukan essential ni dia tak buka kan. Dia sabarlah. Jadi sambil buat juga, saya buat jugalah bagi elok. Nampak dia, terima kasihlah atas teguran tuan-tuan semalam. Hari ni saya nampak gambar saya pun clear sikit lah. Cuma saya rasa muka saya taklah segelap tu, saya cerah sikit lagi lah. Nanti insyaAllah kita nak bagi bright lagi, brightness lagi muka. Sebab saya nampak kepiah saya tu tak apa nak nampak dengan background warna putih tu. InsyaAllah mungkin lepas ni saya pakai kepiah warna-warni kot, nak bagi nampak sikit kan. Nampak kulit saya pun gelap semacam tu kan. Adalah benda nak kena adjust lagi ni.
Saadi Haripin kata cun dah Ustaz angle macam itu. PKP normalnya apa kata PKP ni banyak dapat ilmu Datuk, insya-Allah. Latifah Damha kata hari ni badan besar sikit, makan lebih. Kemarin lonjong dalam tempoh satu malam badan saya jadi gemuk. Semalam kuri tuan-tuan. Okey, Usuk Kota kata lepas saya mimpi ada orang bawa saya pergi tengok siksaan dalam neraka. Allahu Akbar, mudah-mudahan Allah Taala bagi hidayah kepada Usuk Kota yang terbaik supaya Usuk Kota ambil iktibar daripada apa yang mimpi tadi. Cantik background belakang, alhamdulillah. Rosimah Maisa kata okey, kenapa pagi ni dengar ceramah Ustaz Ati ni rasa sedih sangat. Kalsum Daroy. Terima kasih Kalsum. Nursita, salam. Nia Sari, permulaan Ustaz, kena pandai-pandailah buat adjustment. Mungkin lampu kurang lagi ke apa ke. Datuk lama tak pakai kopiah warna kuning. Insya-Allah tuan-tuan. Kopiah tu saya dah bagi ke orang. Kopiah kuning tu saya dah bagi ke orang. Okay. Orang minta saya bagi, orang kata lawa saya bagilah. Okey. Orang kata lawa, orang nak saya bagi ya. Benda dunia kan. Sayang pun orang minta bagilah. Baik. Daripada Jitera Kedah clear. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengawasi atasmu semua. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mengawasi atas kita semua ni. Walaupun kita buat dalam keadaan tertutup, walaupun kita buat dalam gelap, walaupun orang tak nampak, tetapi semuanya di bawah pengawasan Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sebab tu jangan kita duk kata bahawa orang tak nampak. Tak apa, orang tak nampak. Allah nampak. Mana muraqabah? Allah perhati. Allah tengok. Baik, Allah Ta'ala berfirman dalam surah apa tadi? Surah An-Nisa ayat yang pertama. Dan Nabi SAW bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu bila buat ibadah, Ustaz hari ni cepat ada nak pergi mana ke? Hari ni saya ada kerja sikit tuan-tuan. Nak tengok makcik pondok. Ada yang tak sihat. Ada yang... Okey, Datuk nak tanya, adakah kita dikira sebagai protes takdir Allah bila kita asyik komplain dengan pemerintah pada masa sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Tak sempat nak baca lah tuan-tuan. Ya, tak sempat nak baca. Okey. Ialah kalau kita ada gaji tetap, tiap-tiap bulan ada gaji tetap, walaupun tak bekerja, tiap-tiap bulan masuk gaji, memanglah kita tak komplain kan. Tapi orang yang tak ada, orang yang ada kerja, ada gaji, ada kerja, ada gaji, tak ada kerja, macam mana dia nak kerja? Nak dapat makan, anak nak makan, sewa rumah nak kena bayar, macam-macam belanja lagi, ubat lagi, sakit demam lagi, hutang lagi, duit kereta, duit motor. Okey. Jadi kita harap ada tindakan yang lebih. Sebab saya takut hari ni orang dah mula membunuh diri. Dan lebih malang lagi yang bunuh diri itu orang Islam. Dulu jarang sangat-sangat kita dengar orang bunuh diri. Orang Islam bunuh diri ni jarang kita dengar di Malaysia ni. Kena check balik kenapa dia bunuh diri. Ingat saja nak pergi gantung kat jabatan. Ingat saja dia nak gantung diri dia. Ingat jadi itu jadi viral, dia bangga ke? Viral bangga apa dia dah mati. Mesti ada satu tekanan yang berat yang dihadapi. Ini pihak-pihak yang berkenaan kena ambil berat sungguh. Kita tidak boleh mendapat keputusan yang sama
Jika usaha yang kita buat adalah sama, kita akan dapat keputusan yang berbeza. Kalau usaha yang kita buat berbeza daripada sebelumnya, nak dapat keputusan yang baik, kena buat benda perkara hak lebih daripada kebiasaan. Jangan duk ulang benda hak tu. Bila nak dapat? Macam orang berniaga nasi lemak. Kalau setiap pagi dia berniaga nasi lemak, itu je resepi dia. Tak ada penambahan kesedapan dia. Tak ada tambah ikan bilis 3 ekor. Timun pula nipis macam tisu. Sambai pula tak sedap. Kemudian nak harapkan orang beli ke tak. Dia kena buat yang terbaik lagi, buat lagi, akhirnya keputusan akan jadi baik. Dia tak boleh duk ulang benda yang sama setiap minggu. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Nabi kata apa? Kamu beribadahlah kepada Allah sebagaimana kamu duk perasan Allah duk tengok kamu. Dan kalau kamu kamu beribadahlah seolah-olah kamu nampak Allah, kamu tengok dia. Kalau kamu tak nampak Allah, kamu kena ingat Allah nampak kamu. Allah duk tengok kita, tuan-tuan. Yang terakhir saya nak sebut, orang beriman, orang Islam, bila dia ada masalah, dia ada musibah, dia makin dekat dengan Allah, makin yakin dengan Allah, makin pergi dekat dengan Allah. Okey? Bukannya bila ditimpa musibah kita makin renggang dengan Allah. Pergilah kepada rumah Allah, minta pada Allah, munajat ramai-ramai, minta, bukan jauh lagi dengan Tuhan. Jangan bergantung dengan makhluk. Gantunglah dengan Allah. Itulah orang yang yakin pada Allah, yang beriman pada Allah. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi insya-Allah petang nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.